Budak-budak ni boleh main dak asrama ni. Balik cuti 3-4 hari, macam-macam dah. Di Kedah pun naik. Macam mana? Semua kat boleh balik. Saya seorang je tak balik lagi. Jadi nak buat macam mana? Tak apalah, stay tune. Subscribe dulu YouTube. Kita sembang-sembang. Apa kita nak cerita 2-3 benda jugalah. Maklumlah, balik cuti ni macam-macam pula yang berlaku. Jadi insya-Allah teruskan menonton. Terima kasih, subscribe. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Farhan bin Zulkifli. Pada hari ini kita akan memberikan beberapa taklimat ataupun panduan ataupun maklumat yang terkini berkaitan dengan kemasukan pelajar akan pada hari esok. Jadi yang pertama, saya doakan kepada semua yang menonton video ni agar Allah Ta'ala berikan kesihatan, afiah dan juga penjagaan. Dan kita doakan bersama kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Ta'ala angkat ujian dan Allah Ta'ala jadikan pandemik COVID-19 ini sebagai penguat semangat kita untuk terus yakin kepada Allah, untuk terus kita bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjadi satu titik tolak kepada kita untuk kita tidak terus berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi SAW berpesan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang memilih satu jalan untuk dia mendapatkan ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya menuju ke syurga. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi saya tak mau tazkirah hari ni, tak mau nak cerita panjang. Jadi ada beberapa poin yang akan saya ceritakan pada hari ini, lebih kurang 7 poin. Sekiranya ada lebih saya akan sebutlah. Kalau ada terkurang, rasa tak kurang pada 7 poin, insya-Allah. Okey, jadi harap sabar, harap bertenang, tarik nafas panjang-panjang. Okey, tunggu. Muslimin muslimat dan rahmati Allah, pelajar-pelajar, ibu-ibu, ayah-ayah semua, insya-Allah hari ni kita happy, kita seronok sebab kita nak tuntut ilmu. Hari ni kita seronok sebab kita nak mai balik ke asrama. Kita dapat wujudkan bi'ah salihah, keadaan yang baik. Kita kata kondisi kita di asrama insya-Allah bertambah iman, banyakkan munajat insya-Allah. Jadi okey, ada beberapa perkara saya nak sebut sini. Yang pertama, mengenai kemasukan ke asrama. Untuk kemasukan ke asrama, pada hari esok, pada 24 hari bulan 8 2020 bersamaan dengan hari Isnin. Okey, untuk tingkatan 1, 2 dan juga 3, untuk kemasukan sesi pertama bermula daripada 12.30 tengah hari petang lah sehingga 3.30 petang. Sekali lagi saya ulang, untuk tingkatan 1, 2 dan 3 kemasukan bermula pada 12.30 hingga 3.30 minit petang. Okey, jelas? Okey, yang kedua, tingkatan 4, 5, 6 kemasukan bermula daripada jam 3.30 petang hingga 6.30 petang. Okey, setakat ni jelas. Tingkatan 1 pukul berapa, tingkatan 2 pukul berapa, jelas? Okey, saya harap semua jelas. Okey, macam mana pula Ustaz? Saya mungkin ada waris-waris yang bertanya, Ustaz, saya pagi ni payah sikit. Saya nak hantar pukul 12.30 tu sampai 3.30 tu saya tak dan Ustaz. Kalau saya nak hantar pagi pukul 8, pukul 9 ke lepas subuh ke, Ustaz boleh tak? Okey, kalau yang mengalami masalah seperti ini, kita tak payah risau. Kita murabi-murabi kita ramai yang tak balik berada di sini. Jadi hantar anak awal pun insya-Allah kita akan bantu untuk uruskan. Tetapi ada beberapa step SOP lah yang akan kita lakukan seperti biasa, yang akan saya bacakan, yang akan saya bagi tahu pada poin yang kedua. Okey. Poin yang kedua. Tadi kita dah cakap mengenai masa. Yang kedua kita nak cakap mengenai SOP. SOP pelaksanaan kita macam biasa, kita di sekolah, dia masuk je ke bahagian asrama, kita akan pecah lah. Ada akan masuk ke asrama lelaki dan asrama perempuan. Dan di setiap asrama kita akan ada buka kaunter. Untuk yang pertama kita akan cek suhu dahulu.
Kemudian yang kedua, kalau untuk bahagian lelaki, kita akan catat dulu terlebih dahulu. Catat suhu berapa di Dewan Tuan Guru Haji Hayat Taha. Dan kemudian sekiranya telah lulus, maksudnya tidak lebih pada 37.5, maka kita akan benarkan masuk ke asrama untuk bawa barang lah. Waris-waris tak perlu ikut masuk ke dalam bilik, nak tolong angkat barang ke, cukup buka boot kereta, bagi barang kepada anak, bawa masuk. Okey, settle. Benda tu sangat simple. Okey, faham? Okey, untuk pelajar muslimat, setakat makluman saya, di pintu masuk asrama puteri sana, di bahagian sana akan ada kaunter lah. Kaunter untuk cek suhu, dan juga kita ambil catatan, kemudian masuk ke asrama. Jadi benda tu saya harap semua jelas. SOP macam biasa, pakai mask. Okey, mai ke sini bawa mask lebih juga lah, untuk kita kegunaan harian, untuk pergi ke sekolah, untuk kalau mungkin ada yang tak berapa nak sihat ataupun lain-lain, tolong bawa mask lebih. Yang kedua, tolong bawa hand sanitizer. Tolong pakai hand sanitizer, tolong bawa hand sanitizer. Dan sesuai persediaan kita di bahagian asrama, kita akan sedia juga. Untuk merobi pun akan sedia juga. Cuma bawa untuk kita, orang kata kita jaga hygiene ataupun kebersihan. Ni untuk kebaikan semua. Sebab mencegah tu kan lebih baik pada mengubati. Jadi kita cegah dahulu, insya-Allah. Kemudian untuk yang lain, jaga juga penjarakan fizikal ya di antara kita. Jangan masuk yang terlalu bersesak. Okey ustaz, macam mana saya mai tiba-tiba suhu saya ustaz 37.8 ataupun tiba-tiba 38. Contoh kan. Main naik kereta, kemungkinan yang main ni naik kereta, aircon tak ada, panas. Jadi haba bahang panas tu masuk ke dalam kereta. Jadi kita pun suhu badan kita naik dengan sangat mendadak. Untuk yang seperti ni, kalau cek suhu lebih, apa akan kita buat? Kita minta tolong berhenti parking, duduk di tepi saat. Okey, relax, tarik nafas, minum air apa dulu. Anak suruh pergi beli teh air pun pergi apa pun. Bagi relax, cool, tenang. Kita akan cek suhu buat kali kedua, insya-Allah. Semoga semua sihat, kuat, bertenaga untuk masuk ke asrama, insya-Allah. Biiznillah. Boleh, semua boleh. Takkan kena semangat masuk asrama. Sihat semua, insya-Allah. Poin yang ketiga, tak silap saya. Okey, untuk etika pemakaian mai ke asrama. Jadi untuk etika pemakaian ke asrama, Ustaz, nak pakai macam mana? Agak-agak pakai macam mana? Pakai macam mana? Takkan tak tahu. Mai ke asrama macam biasalah. Pakai baju, kalau tak ada baju asrama, pakaian asrama, boleh pakai baju sekolah. Bagi kemas, bagi cantik, bagi comel, bagi cun punya mai. Kalau mak cun boleh cun, takkan kita ngaji sekolah kamu tak boleh cun. Pakai pakaian asrama ataupun baju sekolah. Kalau tak ada, Allah saya ustaz, saya baru masuk ustaz. Tak apa, pakai jubah lah. Kira apa? Kita mai ke asrama ni, insya-Allah pakaian yang bersih, sihat, nampak ceria, nampak bersemangat. Kebersihan juga sebahagian pada iman. Mai pakaian ni pakai yang indah-indah, yang cantik-cantik. Yang tu yang berkenaan, poin pertama berkenaan dengan pakaian. Yang kedua, tolong kita minta tolong kerjasama daripada para waris dan juga para ibu ayah. Anak-anak mai ke asrama, minta tolong pemakaian yang sopan. Kita tak maulah kan mai sini pula, minta maaf saya sebut, mungkin ada yang pakai pakaian seluar agak kecil kan, kaki kecil lah, kaki carrot ke lagu mana pun pakai, nampak kurang manis lah. Ataupun mai pakai seluar pattern jean ke, seluar jean ifrit ke, jean samprit ke, ikut lah. Benda tu jangan duk pakai kat rumah, pakai lah. Kita mai di sekolah, kita tak benarkan benda tu, bukan etika pemakaian. Macam contoh lah, kita kan nak pergi berenang, dan ada orang berenang pakai jubah? Tak ada. Ada orang semayang pakai baju renang? Tak ada. Sebab apa? Itu adalah etika pemakaian. Makna setiap tempat ada cara dan pakaiannya yang tersendiri. Maka di asrama, di sekolah, kita tetapkan benda ni sebagai suatu ketetapan untuk kita ikut, follow. Ini bukan untuk mengekang kita, tetapi ia sebagai suatu nampak sistem. Sebab kita dalam Islam ada sistem. Sistem ni kalau kita ikut, kita jalankan. Contoh macam hukum syariat, bab pemakaian tudung, bab solat, semua ini adalah sistem aturan yang Tuhan susun elok cantik dah, untuk nampak Islam ni indah, Islam ni cantik, Islam ni terbaik. Tak macam tu. Faham? Okey, faham. Bagus. Itu sangat terbaik. Okey, seterusnya. Okey.
Seterusnya yang keempat, saya pun lupa dah apa yang keempat. Yang keempat no. Okey ustaz, saya nak mai ke asrama ustaz. Tetapi dalam keadaan saya sekarang ni, kawasan saya, contoh saya bagi contoh di Sungai Petani ustaz, kawasan saya ni di Sungai Petani ni jadi kawasan panas. Contohnya saya duduk tak apa dekat ambangan haid contohnya. Tak tahulah sebut-sebutan saya betul ke tidak no. Orang putih boleh-boleh lagu tu je. Jadi contohnya dia kata ustaz, saya duduk Sungai Petani, saya tak boleh mai, kawasan saya ni ada COVID. Okey, yang pertama kita kena tanya dulu, kita spesifikkan kita duduk di mana di Sungai Petani. Duduk di Sungai Layak ke, duduk di dekat CS ke, ataupun duduk dekat mana sekalipun, pertama kena cek benda tu. Kalaulah contoh saya bawakan contoh, kalaulah di ambangan Hague contohnya kan, tiba-tiba di kawasan tu, contoh ada sekolah di situ, tiba-tiba ataupun kawasan taman dia ada orang kena COVID, jiran sebelah rumah. Dia nak buat macam mana ustaz? Okey, untuk yang macam ni, khusus untuk kes macam ni, okey, tak payah mai lagi. Duduk dulu di rumah, kuarantin diri selama 14 hari. Tengok nanti semua dah okey, tunggu arahan, tanya pihak sekolah. Yang jenis ni boleh duduk di rumah terlebih dahulu, rehat di rumah terlebih dahulu, nanti baru mai. Tetapi ni had masalah ni. Had masalah. Saya ni duduk Sungai Petani ustaz, tanya duduk di mana? Kan, contohlah kita kata duduk di Sungai Layak ataupun duduk di Taman Puteri tu kan, dekat Econ Safe tu contohlah kan, Taman Puteri Jaya apa semua tu contoh kan, tak ada kes pun berlaku, tak ada isu pun berlaku di situ. Dia dok takutnya ustaz nak main sekolah, tak berani, takut sangat ustaz. Oi, macam mana ni? Jangan relax, cool. Kita walaupun dalam fasa pandemik COVID ni, macam mana keadaan sekalipun, tetap urusan harian kita tetap kena terus berjalan. Selagi mana kita jaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, minta maaf, dan pakai mask, jaga etika kita, tak pergi tempat-tempat terlalu sesak. InsyaAllah biiznillah, usaha telah kita buat, maka tawakal kita hadirkan dalam jiwa kita, insya-Allah Taala akan jaga. Jadi jangan terlalu takut sangat. Boleh main ke sekolah, kita nak mengaji, insya-Allah Allah Taala akan mudahkan jalan kita, jalan nak ke syurga. Takkan Tuhan tak pernah redha dan Tuhan tak akan pimpin kita, insya-Allah biiznillah. Kemudian untuk kawasan lain, untuk kawasan lain tak ada duk kawasan baling ke apa semua, saya kita nak cakap juga isu baling ni. Tunggu, relax, cool. Kita nak cakap pasal pula dah, pasal isu baling dan tawar. Okey. Saya terlupa. Saya nak tambah juga mengenai poin tadi, kawasan yang terinfeksi dengan COVID-19. Okey, kalau untuk yang terinfeksi, maksudnya ada jangkitan ataupun kawasan dia dalam, orang kata kawasan yang agak panas. Okey, yang pertama kita kena tengoklah dia di kawasan mana. Itu yang pertama, cek kesihatan kita. Kalau kawasan jauh tak ada masalah, maksudnya dalam radius 1 hingga 3 km. Okey, orang yang berada di tempat yang seperti ini, kawasan 1 km ataupun hingga ke 3 km, kawasan ni, orang yang berada di kawasan ni, kita minta untuk duduk dulu, stay at home, jaga diri anda, jaga kesihatan anda, pakai pemakaian mask, jaga penjarakan fizikal, jangan keluar mana-mana, relax, cool, tenang, duduk di rumah, banyakkan berdoa, banyakkan munajat, insya-Allah. Okey, tetapi kalau dah duduk sampai 15 km, 13 km, okey, jangan risau, insya-Allah. Pihak berwajib, pihak kerajaan telah ambil tindakan, pihak kerajaan negeri telah buat tindakan mengikut fasa-fasa yang tertentu. Jadi jangan risau, insya-Allah. Apa yang telah kita usahakan, kita tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu berazam melakukan sesuatu, bila kita dah buat, berazam, tawakal juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah Taala akan lindung kita biiznillah. Okey, tambah sikit lagi. Ustaz, saya ni, kawasan saya tak kena jangkitan apa-apa ustaz, tapi saya ni dah demam, lepas tu batuk, kong tak berhenti dah, 3-4 hari sepanjang cuti duk batuk semua je ustaz. Ambil ubat dah tak lega-lega lagi. Untuk yang sakit, yang orang kata tak berapa sihat, okey, stay at home, relax, makan ubat, jaga kesihatan, banyakkan berdoa. Okey, insya-Allah masalah akan settle biiznillah.
Kalau untuk yang tak sakit, apa sihat walafiat, PUBG boleh main, apa ML boleh main. Allah, relax lah. Perang jihad dalam alam maya boleh, takkan perang jihad dalam menuntut ilmu kita tak boleh? Relax je, jangan nak takut sangat kan. Ni kita main game boleh kan, kita hak nu boleh, hak ni boleh kan, main dengan kawan, main bola lagi semua boleh. Tapi bila nak main mengaji, dia main dah penyakit nah, dia mula ada yang duk bisik-bisik ni. Bisik kata apa? Tak apalah, tak payah main lagi. Takut duk takut tu kita risau juga. Terlalu takut hingga menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan jauh daripada semangat untuk menuntut ilmu. Tak boleh lagu tu noh. Kita kena banyak berdoa dan banyak berusaha, insya-Allah. Yang kelima, ini isu yang paling besar, yang orang takut ya amat-amat. Hei, saya pun nak sebut ni pun takut ni. Ustaz, saya ada soalan. Saya tak mau hantar anak saya ke sekolah lagi sebab saya risau baling kes meningkat. Okey, untuk ibu-ibu, ayah-ayah, tenang, relax, dengar kenyataan saya ni elok-elok. Cuba baca dengan lebih mendalam, cuba selidiki dengan lebih teliti. Okey, untuk makluman tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, pelajar-pelajar semua, okey, sekolah kita berada di dalam kawasan Mukim, dalam kawasan Kupang. Ya, Baling ni daerah yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada Pulau Pinang sekalipun. Kawasan kita sangat-sangat besar. Satgi boleh tengok kawan, tengok video ni. Ini kawasan sekitar Baling. Okey, nampak tak dalam peta ni? Dalam peta ni kita boleh nampak di mana kawasan Kupang dan di mana kawasan Tawar. Kalau tuan-tuan buka Google Maps, tuan-tuan tengok berapa jauh ni? Berapa jauh antara Tawar ke Kupang. Okey. Kawasan tersebut jaraknya lebih kurang 13 km. Okey, ya, kita risau dengan isu COVID-19 dan kita berjaga-jaga. Cuma dalam isu ni cuma kita perlu lebih cermat dan teliti. Cermat dan teliti dengan maksud apa di sini? Okey, yang pertama, kawasan kita agak jauh sebenarnya, 13 km agak jauh daripada Tawar. Dan di kawasan Tawar, ya, pihak yang berwajib telah ambil tindakan ataupun telah melaksanakan penutupan beberapa buah masjid dan beberapa buah sekolah. Namun kita di kawasan Baling, alhamdulillah, syukur kepada Allah, di kawasan Kupang. Ingat, kawasan daerah Baling ni besar. Banyak mukim-mukim, kawasan-kawasan. Jadi kita di Kupang, kita di kawasan Kupang tak ada lagi sekolah-sekolah yang ditutup. Sebab Ustaz, kenapa tak tutup lagi Ustaz? Masalah ni makin besar, isu ni makin besar. Kenapa tak tutup-tutup? Kami nak sekolah ditutup. Okey, ini isu lain pula tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Okey. Jadi untuk sekarang kita mengikut apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, dia kerajaan negeri, sebelum nak buat apa-apa tindakan, sebelum nak buat apa-apa keputusan, nak buat apa PKPD ke ataupun apa-apa yang berkaitan, ini memerlukan perbincangan daripada pihak kerajaan negeri dan juga memerlukan persetujuan daripada pusat. Jadi tolong tengok dulu video ni bagi faham elok. Kita tengok apa Menteri Besar kita sebut. Kerana kebimbangan rakyat Kedah tentang seolah-olah kerajaan lambat bertindak tentang COVID-19. Semalam saya ada buat sedikit PC lah, tapi lewat jam 12. Corak kita pukul 8 malam. Habis 11.45. Jadi PC kita kena buat jam 12 lah. Jadi tak ramai lah reporter yang hadir. Sebenarnya kita ada bidang kuasa masing-masing. Dalam sistem federalisme ini, negeri ada kuasa dia, kerajaan persekutuan ada kuasa dia, dan ada kuasa bersama. Dalam menangani isu COVID-19 pun, kita bergerak dalam sistem itu. Yang saya umumkan semalam itu adalah bidang-bidang kuasa negeri berkaitan dengan kuasa di PBT. Itu dalam kuasa negeri. Kita boleh menghadkan sektor peruncitan, kita arahkan taman-taman ditutup, pantai-pantai awam ditutup, menghadkan pasar malam, menghadkan pekan sari, pekan nat. Tidak boleh makan dine in, tak boleh take away, boleh bungkus. Itu bidang kuasa negeri. Adapun menutup sekolah bukan bidang kuasa negeri.
melaksanakan temko pun bukan bidang kuasa negeri. Semua maklumat yang dibentangkan oleh Jabatan Kesihatan, oleh MKN, oleh JKM, oleh polis, oleh tentera, semua maklumat ini dibincang dalam mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Negeri. Sebahagian besar daripada maklumat ini adalah rahsia kerajaan yang tidak boleh didedahkan. Maka yang boleh didedahkan kepada umum adalah keputusan-keputusan akhir yang diambil dalam mesyuarat itu. Adapun syur kita JKKN kepada kerajaan persekutuan untuk diambil tindakan dalam bidang kerajaan persekutuan, kita submit melalui MKN. Kerajaan persekutuan dia ada mesyuarat MKN tiap-tiap minggu. Dia jatuh hari Isnin. Hari inilah semalam punya maklumat tu kita submit kepada MKN untuk diperhalusi di peringkat persekutuan. Ada bidang kuasa persekutuan untuk mempertimbangkan adakah sekolah perlu ditutup. Pada pandangan kita, adakah sudah sampai ke tahap sekolah perlu ditutup. Mengikut Jabatan Pendidikan, sekolah kita adalah tempat yang selamat. Kerana individu-individu yang dikatakan positif itu sekarang berada di hospital. Close contact telah dibuat screening dan mereka telah dibawa ke hospital. Jadi sekolah bukan lagi tempat yang tidak selamat. Kecuali ada satu sekolah yang kita syorkan untuk diambil tindakan. Tapi tindakan tu kita tak boleh, sure tu pun kita tak boleh habaq. Kerana tindakan tu hanya boleh dibuat dan diumumkan oleh Menteri Kanan Pendidikan atau Menteri Kanan Keselamatan. Bukan kerajaan negeri tidak bertindak, tapi kita hanya boleh bekerja dalam petak kita sendiri. Kita tak boleh pergi mengalah petak orang. Itulah cara kita bekerja dalam sistem kerajaan. Janganlah kata kerajaan negeri slow, tak ambil tak reti buat kerja, tak ambil tanggungjawab. No, kita mengambil tanggungjawab dalam bidang yang diperuntukkan kepada kita. Tak boleh langgar petak orang. Jadi nak buat komen-komen tu boleh mengesyorkan. Apa-apa yang ada di negeri ini kita bentang melalui MKN kepada kerajaan pusat. Ini situasi yang kita ada, ini angkanya, ini taburannya. Jadi dalam bidang kerajaan persekutuan, apakah kerajaan persekutuan nak ambil tindakan berdasarkan peruntukan undang-undang? Dia ada undang-undang, dia ada peraturan, ada proses. Jadi tak boleh main hantam, saya nak temko kan, no? Tak boleh. Tak boleh. Dia ada cara. Adakah kerajaan negeri sudah mengesyorkan agar tempo dilaksanakan di tahun? Syur tu pun jadi rahsia. Syur tu rahsia. Maklumat yang dibincang pun rahsia. Hanya keputusan saja boleh diumumkan. Itu yang saya agak terbatas untuk saya maklumkan. Kerana saya terikat dengan kerahsiaan. Semua yang datang tu pun agensi-agensi yang sulit untuk dimaklumkan. Jadi kita maklumkan keputusan sajalah apa yang boleh dibuat oleh kerajaan, ini dia. Selebihnya adalah bidang kerajaan persekutuan. Nak cadang temko ni senang, tapi nak laksanakan susah. Tanyalah orang Kubang Pasu, orang Padang Terak yang kena temko. Dan biaya yang diperlukan untuk mentadbir temko sangat besar. Semua agensi kena terlibat, kaki tangan kena berhimpun di sana. Semua agensi ada, kena buat kawalan ketat, kena supply makan. Orang dalam tu tak boleh keluar kerja. Ada majikan nak buang mereka. Mereka tak ada duit nak keluar jolok duit, tak boleh. Nak beli pempah nak tak boleh, nak beli susu tak boleh. Memang sangat rumit. Seboleh-bolehnya temko ni adalah langkah yang terakhir yang patut dipertimbangkan. Hanya saya mohon kerjasama rakyat negeri Kedah untuk mematuhi SOP. Elakkan tempat sesak, tempat sembang dekat, cuci tangan selalu, tak payah keluar rumah, penuri kenara batal dulu, tak payah keluar berjalan-jalan, tak payah keluar pergi kedai makan, makanlah di rumah, masaklah bersama keluarga sendiri, duduklah di rumah. Kita temkokan diri kita sendiri dulu, baru kita suruh temko orang. Ada orang yang cadang tu, dia pun duduk di luar, duduk type tu, kan oh. Tutuh kita perang-perang, dia pun duduk di luar. Dia sedap dia cakap, tapi orang nak menghadapi itu rumit. Adapun masalah keselamatan, isu-isu kebajikan murid-murid sekolah, semua itu ada dalam pertimbangan Jabatan Pendidikan Negeri, Pegawai Pendidikan Daerah dan Kementerian Pendidikan. Semua itu sedang diperhalusi oleh kementerian. Kementerianlah yang bertanggungjawab mengambil tindakan itu. Kita cuma boleh sure.
Itulah penjelasan yang saya nak buat kerana orang tak faham. Dia kata semua ni kuasa menteri besar. Mana boleh lagu tu kan, oh? Hidup ngalah petak orang. Orang katuk lah. Terima kasih. Okey, dah faham dah. Tengok dah menteri besar kita sebut apa. Okey. Dalam hal ni, dalam isu ni, ya, kita ambil langkah berjaga-jaga. Dan poin yang ke-6 yang saya nak sebut, yang nak sebut YK, sila tutup kenapa Yayasan Khairah tak tutup lagi. Saya nak Yayasan Khairah ni sila tutup. Kan, bahaya, baling ni kawasan bahaya. Ya, minta maaf tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, saya bukan nak membangkang, tapi sekadar nak memperjelaskan dan menjernihkan keadaan. Ya, dalam isu ni Yayasan Khairiah tidak tutup sebab apa? Sekolah-sekolah di kawasan kita, di kawasan Kupang ni pun masih belum tutup. Sebab kita apa-apa nak tutup sekolah ke, ini memerlukan perbincangan yang mendalam daripada pihak kerajaan pusat. Dia akan Kementerian Pendidikan ataupun Menteri Bahagian Keselamatan akan keluarkan, okey, Yayasan Khairiah tutup, baru kita tutup. Sebab apa? Ini kita nak ikut, ini adalah prosedur, ada prosesnya. Jadi kita tak boleh nak suka-suka letak argument ataupun kita nak letakkan pendapat-pendapat kita untuk macam ni, untuk macam ni. Okey, saya harap ibu-ibu waris-waris boleh bertenang dengan keadaan ni. Relax, cool, insya-Allah. Pihak kerajaan negeri kita, pihak kerajaan yang kita telah ambil tindakan yang sewajarnya. Jadi percaya dengan ulil amri, kita percaya dengan apa yang telah diuruskan oleh pihak-pihak berwajib, insya-Allah kita akan selamat biiznillah. Okey, yang ke-7 saya rasa, yang mungkin yang terakhir yang saya nak sebut, untuk yang hadir ke asrama, untuk pelajar-pelajar Kuala Lumpur contohnya, yang hadir ni kita minta lah untuk telefon bimbit. Sebenarnya ikut peraturan sekolah tak boleh, cuma kita beri kelonggaran kepada pelajar-pelajar yang jauh, sebab nak balik mungkin nanti perlukan perhubungan, mak ayah nak ambil di hentian duta, mak ayah nak ambil di masjid wilayah, ya kita faham, yang kita beri kelonggaran untuk bawa telefon. Jadi kita minta untuk sama-sama bagi kerjasama sampai saja di asrama, tak perlu simpan handphone lama-lama, boleh serahkan kepada murabbi ataupun murabbiah, sebab kita tak mau banyak isu berlaku. Sekiranya contoh dalam benda yang sangat berharga, 500-600 ke 1000 pun ada beli, tiba-tiba mai ke asrama, mungkin kerana kecuaian, mungkin kerana kita tertinggal di tempat-tempat yang tak patut, akhirnya hilang. Jadi kita tak mau wujud benda-benda yang negatif seperti ini. Sekali lagi saya sebutkan, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Jadi tolonglah, okey, untuk perkara-perkara yang kita bawa ke asrama, itu bab handset lah yang pertama. Yang kedua, saya minta lah untuk jangan bawa lah benda-benda yang tak patut kan, benda-benda yang terlarang seperti vape ke, rokok ke, apa ke. Benda ni semua sekolah sepakat, kita pun sepakat sebagai orang Islam, benda ni adalah benda-benda yang haram, boleh dekatkan diri kita dengan kebinasaan. Dalam Islam nak jaga maruah diri kita, nak jaga izzah dia, nak jaga diri kita, kesihatan kita. Jadi insya-Allah minta semua tolong fahamlah. Insya-Allah cakap bahasa Melayu, insya-Allah semua faham. Saya harap maklumat ni sampai. Kemudian yang ketiga, yang hadir kat asrama juga, yang pertama, yang ketiga saya nak sebut bab rambut lah. Rambut pastikan kemas, potong, elok, cantik, comel, jangan panjang. Ni sagi pula kan, dia mai ke sekolah ni, Allah, kena gunting rambut, tobek pula dah. Kita tak mau salahkan siapa-siapa bab ni. Itu semua bergantung pada diri kita. Boleh fikir dia gunting rambut, gunting. Tak tahu nak gunting mana, ambil mesin tu, boh berap, settle. Rambut botak lincin macam Sami. Tak apa. Okey, tak kira lah nak buat design rambut macam mana yang menepati piawaian ataupun kriteria yang sekolah letak. Tak payahlah fashion sangat, rambut menyacak kok nu color kok ni, tak mau. Rambut kita, fashion kita untuk sekolah ni ikut peraturan, insya-Allah kita selamat, kita cantik, insya-Allah. Kalau anda buat macam ni, kita maksudnya kita rambut kita, cara penampilan kita elok, ini dah ikut sebahagian pada apa aturan Islam. Sebab apa? At-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu sebahagian pada iman, kebersihan juga sebahagian pada iman. Dan juga innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Taala itu suka, Allah Taala itu maha cantik, maha indah. Allah Taala suka benda-benda yang indah. Jadi nak indah dak depan mata manusia, nak indah, semua orang suka kita, nak orang senang hati, senang tengok kita. Jadi indah juga kan diri anda di hadapan pandangan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey. Untuk yang lain saya rasa bab-bab duit bawa mai ke asrama,
Saya rasa benda-benda ni sedia maklum lah. Kalau bawa duit dalam amount ataupun kuantiti yang banyak, relax lah kan. Bagi simpan dekat murabi ataupun murabiah agar tak berlaku lah perkara-perkara yang tidak kita ingini. Kadang-kadang yang jadi hilang, jadi kerosakan, mungkin sebab sebab yang pertama, jangan salah orang lain dulu. Mungkin kerana salah kita. Kita salah letak, kita duk tunjuk-tunjuk kawan ni, tunjuk kawan ni, duk tayang atau tayang. Sebab tak perlulah, tak perlu rasa. Dan insya-Allah saya akhir kalam daripada saya mohon banyak kemaafan sekiranya apa yang saya cakap dalam video ni ada maklumat yang salah ataupun ada sebarang kesalahan. Saya mohon maaf sangat-sangat. Kemudian yang kedua, saya minta doa daripada ibu ayah semua agar tuan-puan tolong doakan kami dalam solat tuan-tuan, dalam sujud tuan-tuan, dalam tahajud tuan-tuan, dalam munajat tuan-tuan. Tolong sebut, ya Allah, bantulah tenaga-tenaga pengajar, penggerak-penggerak sekolah menengah agama Arab Yayasan Khairiyah untuk memberi kebaikan kepada anak-anak kami dan jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan jaga mereka daripada segala benda-benda yang akan merosakkan diri mereka daripada luaran dan juga dalaman. Dan kami mohon, ya Allah, agar Engkau naungi negeri Kedah Darul Aman ini dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah dan berikan keselamatan kepada semua insya-Allah. Doa tu jangan lupa. Doa tu jangan lupa. Kami di sini di bahagian asrama, di bahagian sekolah, insya-Allah Khamis malam Jumaat kita akan buat munajat, kita akan buat bacaan Yasin, kita akan baca maksurat, kita akan baca hizib. Yang ni adalah sebagai ikhtiar. Kita ni hamba, tak lari daripada ikhtiar serta bergantungan kita kepada Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sebelum saya tutup, insya-Allah sama-sama kita boleh berdoa kot, insya-Allah biiznillah, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim arzaqana wa sallim arwahana wa sallim auladana wa sallim tullabana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah, menadah tangan kepadamu ya Allah, agar Engkau lindungi anak-anak kami ya Allah, agar Engkau lindungi seluruh tenaga pengajar Yayasan Al-Khairiyah ya Allah, dan Engkau memberikan kekuatan kepada guru-guru, Engkau berikan kekuatan pada penggerak, Engkau berikan kekuatan kepada pengetua kami ya Allah untuk membimbing anak-anak kami ya Allah menjadi anak-anak yang soleh ya Allah, menjadi anak-anak yang Engkau redai ya Allah, menjadi anak-anak yang dapat memberikan syafaat kepada kami, memberikan pertolongan kepada kami di hari tidak ada pertolongan melainkan pertolongan Engkau ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah dengan tangan yang penuh hina, dengan tangan yang penuh dengan dosa ya Allah, dengan diri kami ya Allah yang apabila melakukan dosa tidak pernah serik-serik melakukan dosa ya Allah, sedangkan kami tahu akan azab yang akan Engkau timpakan kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, Engkau jagalah seluruh warga Malaysia ya Allah, Engkau berikanlah keamanan, ketenangan, sakinah, mawaddah, dan Engkau eratkanlah di antara hati-hati kami ya Allah untuk terus melakukan ketaatan kepadamu ya Allah, untuk terus tunduk kepadamu ya Allah, untuk tidak ingkar akan arahanmu ya Allah, dan Engkau jadikanlah kami ya Allah agar menjadi orang-orang yang mendengar akan naungan Nabi SAW, yang mendengar panggilan Nabi SAW dan menyahutnya dan menegakkannya dan memperjuangkannya ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah dengan berkat Nabi Muhammad SAW ya Allah, dengan berkat nama-nama para awliya-Mu ya Allah, dengan berkat orang-orang soleh yang ada di antara kami ya Allah, Engkau jadikanlah negara kami ya Allah negara yang diberikan perlindungan khusus daripada Engkau ya Allah, negeri ataupun negara yang dicintai oleh baginda Nabi SAW ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami ketika ini ya Allah menadah tangan kepada Engkau ya Allah, dada kami terasa sempit ya Allah, jiwa kami terasa takut akan azab-Mu ya Allah, kami takut akan pandemik COVID-19 ini ya Allah. Akan tetapi ya Allah, jangan sekali-kali ya Allah Engkau wujudkan ketakutan dalam jiwa kami melebihi ketakutan kami terhadap Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah munajat kami, jadikanlah permintaan kami, jadikanlah permohonan kami, jadikanlah ya Allah segala sekalian hajat-hajat kami yang telah kami panjatkan kepada Engkau ya Allah, Engkau kabulkan ya Allah, dan jangan Engkau kembalikan hajat-hajat kami dalam keadaan kami ini hampa ya Allah. Ya Allah, kami telah membaca, kami telah mendengar, kami telah belajar bahawa Engkau ya Allah akan mengabulkan dan Engkau tidak akan memberikan seorang hamba itu pulang dalam keadaan yang hampa apabila mohon kepadamu ya
ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah syifa, berikanlah kesembuhan, berikanlah perlindungan kepada seluruh kaum muslimin muslimat ya Allah. Ya Allah, andai di antara kami ini ya Allah, andai di antara kaum muslimin muslimat ya Allah, andai ada masyarakat di negara Malaysia ini ya Allah, baik yang Islam ataupun bukan Islam ya Allah, jika mereka ditimpa kesakitan ya Allah, Engkau berikanlah mereka kesembuhan ya Allah. Dan bagi orang-orang yang beriman ya Allah, Engkau jadikanlah ujian ini sebagai penambah keimanan, kelazatan untuk mencintai-Mu ya Allah, kelazatan untuk terus beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan sekali-kali Engkau cabut pada diri kami dan jiwa kami ya Allah, untuk merasa lazat, untuk merasa sangat seronok, untuk merasa cinta, untuk merasa mahabbah, untuk sangat suka, untuk sangat mencintai, untuk tunduk kepadamu ya Allah, tunduk pada perintah-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau bantulah kepimpinan negara kami ya Allah, daripada atasnya ya Allah, yang bergiat secara langsung ya Allah, yang berusaha untuk menjalankan kebaikan, memberi kebaikan kepada negara kami ya Allah. Engkau bantulah mereka ya Allah, berikanlah mereka taufik ya Allah, berikan mereka inayah ya Allah, berikanlah mereka perlindungan ya Allah, berikanlah mereka kekuatan ya Allah. Ya Allah ya mujibas sailin, يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Okey, itu sedikit doa yang sama-sama dapat kita panjatkan insya-Allah. Saya rasa setakat ini saja yang dapat saya kongsi dengan tuan-tuan, puan-puan, yang dengan adik-adik semua, pelajar-pelajar semua, insya-Allah moga bermanfaat, dan insya-Allah moga Allah Taala bantu dan berikan kemudahan kepada semualah untuk sampai ke sekolah keadaan selamat walafiat, dan insya-Allah kita akan tuntut ilmu sampailah kita jadi alim ulama, sampailah kita jadi orang dapat berkhidmat untuk agama insya-Allah biiznillah. Yang hafal Quran dipermudahkan insya-Allah. Allahumma amin. Sekian saja daripada saya. Saya pun sesemak sebenarnya. Saya ada tips hari tu saya tengok dekat Facebook. Okey. Yang ni orang panggil pok tahu. Ni minyak bidara lah, minyak bidara. Saya nak try guna ni lah. Ada tips hari tu, boleh tengok lah. Mudah je. Spray dekat tangan. Kemudian baca bismillah, lepas tu baca Fatihah 3 kali, salawat 3 kali. Kemudian kita ambil ni, kita sedut dengan saluran hidung sebelah kanan, sedut, niat untuk syifa dan kesembuhan. Saya nak try lah. Hari tu saya buat video je, hari ni saya nak try sungguh lah. Memang sesemua pun tak apa, sihat. Rasa fresh. Okey. Nanti kita jumpa lain insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.